Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nazlah binti Yaakob, memegang nombor kad matrik KID 2211044242. Saya dari Diploma Pendidikan Islam SEM 3 ambilan November. Pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan berkahwin tanpa kebenaran, bahagia atau sengsara. Mesti kamu semua tertanya-tanya kan? Apa itu berkahwin tanpa kebenaran? Semuanya akan terjawab sebentar lagi. Perkahwinan merupakan satu fitrah semula jadi yang dilalui oleh setiap manusia. Ia juga merupakan fasa kehidupan yang sangat dituntut oleh Islam, yang mana melalui perkahwinan yang sempurna akan dapat melahirkan generasi yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Pembentukan rumah tangga dalam Islam adalah merupakan sebahagian daripada elemen penting ke arah pembentukan masyarakat harmoni berlandaskan hukum syarak. Islam mensyariatkan perkahwinan dengan tujuan untuk memelihara manusia itu dalam satu kehidupan yang sihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasai tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Al-Rum ayat 21. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain juga ada menyatakan bahawa Islam mensyariatkan perkahwinan berlandaskan peraturan dan juga prinsip yang kukuh untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Baiklah, kita pergi kepada definisi perkahwinan tanpa kebenaran. Menurut Kamus Dewan, ialah perkahwinan yang dijalankan di tempat lain tanpa disaksikan atau direstui oleh kaum keluarga. Frasa tanpa disaksikan bermaksud tidak ada ahli keluarga yang menghadiri perkahwinan tersebut. Istilah lain ialah perkahwinan yang kebiasaannya diakad nikahkan oleh wali hakim serta melanggar enakmen atau undang-undang keluarga Islam. Perkahwinan ini tidak dipersetujui oleh wali pengantin perempuan dan tidak mendapat kebenaran pendaftar nikah cerai dan rujuk mungkin berkaitan tempat pasangan. Terdapat beberapa hadis berkaitan perkahwinan tanpa kebenaran, iaitu yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya seorang perempuan tidak harus mengawinkan perempuan lain dan tidak harus mengawinkan dirinya sendiri. Ini bermaksud kewujudan wali adalah wajib semasa akad nikah dan ia merupakan salah satu daripada rukun akad nikah. Perkahwinan seorang perempuan sama ada dewasa atau masih kecil, janda ataupun dara, hendaklah diakadkan oleh walinya. Baiklah, yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa izin walinya, perkahwinan tersebut adalah batal. Apabila disetubuhi oleh pasangannya, dia berhak menerima mas kahwin bagi menghalalkan farajnya. Daripada Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mengulanginya sebanyak 3 kali dengan menyatakan nikahnya batal. Ini menunjukkan dengan jelas bahawa persetujuan wali dalam sesuatu akad perkahwinan adalah penting. Terdapat beberapa jenis perkahwinan tanpa kebenaran. Yang pertama ialah nikah sindiket. Antara contoh nikah sindiket ataupun nikah ekspres ini telah dilakukan oleh beberapa orang yang telah bekerjasama. Pernikahan tersebut dilakukan dengan pasangan yang bukan anak hakim atau kebenaran walaupun ahli wali. Juru nikah tersebut bertindak sebagai wali hakim tanpa tauliah atau tauliah sudah tamat tempoh dan juga tidak mengikut prosedur. Dalam nikah sindiket juga dokumen yang diterima pasangan adalah palsu, sijil dicetak sendiri ataupun sijil asli yang diambil secara tidak sah dengan nombor siri yang tertera dimiliki oleh pasangan lain. Atau saya akan kongsikan dengan lebih mendalam tentang apa itu nikah sindiket. Okey, baiklah, ada satu isu semasa yang sedang berlaku melibatkan seorang kenamaan bernikah secara atas talian dengan pasangannya perempuan yang mana kita lihat ada berlaku ataupun ada sedikit keraguan tentang upacara pernikahan tersebut. Dan dalam video ni saya nak kongsikan tentang macam mana kita nak kenal upacara pernikahan itu adalah upacara pernikahan yang sah ataupun ianya digelar sebagai nikah sindiket. Pertama, kalau kita nak lihat pernikahan yang dijalankan oleh juru nikah itu ianya bukanlah daripada negara kita dan juga nikah tak ada sebarang tauliah yang sah sebagai juru nikah. Yang kedua, pernikahan yang dijalankan itu tanpa mendapat kebenaran daripada pihak pendaftar, nikah rujuk dan cerai orang Islam. So dekat situ dah nampak ciri-ciri nikah sindiket. Yang ketiga, kalau kata situasinya melibatkan poligami, pernikahan itu dijalankan tanpa mendapat keizinan daripada Mahkamah Tinggi Syariah yang mana difahamkan orang kenamaan tersebut mempunyai seorang isteri atau lebih daripada seorang. Pernikahan itu sepatutnya dijalankan dengan mendapat kebenaran ataupun izin daripada Mahkamah Tinggi Syariah terlebih dahulu. Oleh itu adalah bidang kuasa mereka untuk membenarkan poligami itu berlaku dengan merujuk kepada Seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri yang telah menjelaskan dalam peruntukan tersebut tidak ada sebarang pernikahan yang boleh dijalankan tanpa kebenaran daripada pihak mahkamah dan mahkamah akan memanggil isteri mereka untuk memberitahu kepada mahkamah sama ada perkahwinan yang diadakan itu patut ataupun untuk apa yang terkandung dalam Seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam.
Okey, yang keempat, kebiasaannya pernikahan sedikit ini dijalankan tanpa pengetahuan dan juga persetujuan dari wali yang sedia ada, iaitu wali mujbir dan wali akrab. Wali mujbir ni nak senang faham, mereka adalah ayah dan datuk dan ke atas. So maknanya dia adalah wali yang mempunyai kuasa mutlak untuk menikahkan anak perempuan, dan yang kedua wali akrab, iaitu wali yang melibatkan saudara-saudara terdekat, adik-beradik, pakcik dan sebagainya. So dua ni mereka ada kuasa untuk menikahkan pihak perempuan ataupun menantu perempuan. Kahwin lari adalah satu pernikahan di antara pasangan lelaki dan perempuan yang kebiasaannya dilakukan secara suka sama suka di tempat lain tanpa disaksikan atau direstui oleh ahli keluarga. Kahwin lari biasanya melibatkan wanita yang melarikan diri dari wali untuk menikah. Secara umumnya, apa yang dilakukan dengan menggunakan wali yang tidak diiktiraf dan adalah merupakan pernikahan yang terdedah kepada keraguan, dan pasangan boleh dipisahkan disebabkan pernikahan tersebut ialah fasik, iaitu rosak dari segi perwalian. Mesti anda akan ditanyakan kenapa ramai memilih untuk berkahwin lari di negara sepadan. Pertama, sebab prosesnya yang mudah. Bila kahwin kat Thailand ataupun sebaliknya, kita punya dokumen atau perkara yang diperlukan untuk ke mahkamah tu tak perlu dibawa sangat, kiranya mudah. Yang kedua, contohnya kalau kita nak berkahwin dua, memang kena pergi mahkamah, dan mahkamah yang tentukan sama ada mampu tak untuk berkahwin. Sebab pertama, mahkamah tengok mereka punya pendapatan, adakah dia mampu untuk menanggung isterinya, dan lepas tu mahkamah tengok pula berapa tanggungan. Kalau dia punya pendapatan tak dapat tanggung isterinya, tak dapat tanggung anaknya, jadinya mahkamah tidak meluluskan permintaan dia nak berkahwin dua. Tetapi kalau berkahwin di sepadan negara, benda-benda macam tu mereka tak tengok. Diorang kat sana memang meluluskan je, jadi dapat kahwin. Itulah sebab orang kita ramai berkahwin di sana. Yang ketiga, selalunya orang yang kahwin di sana, bila dia datang balik ke Malaysia, susah nak daftar. Bila nak daftar balik sebagai dah berkahwin dan daftar isteri itu sebagai isteri dia, agak sukar sebab orang tu agak rumit. Yang kedua, contohlah dah kahwin dan dah ada anak, daftarkan anak sebagai anak yang sah agak susah walaupun ada mengikut syarat. Perkahwinan yang telah berlaku tanpa kebenaran pendaftaran nikah cerai dan rujuk, sama ada di dalam atau di luar negara, haruslah membuat pendaftaran di mahkamah syariah bagi mengesahkan perkahwinan tersebut dari sudut undang-undang. Sehingga kini masih terdapat pasangan suami isteri yang telah bernikah belum mendaftar pernikahan mereka, mungkin disebabkan oleh tidak mengetahui prosedur ataupun tak mampu membayar denda yang dikenakan oleh mahkamah syariah. Seharusnya mereka tampil di pejabat agama bagi membolehkan perkahwinan mereka disahkan oleh mahkamah dari segi undang-undang dan hukum syarak. Setiap pernikahan yang disahkan oleh mahkamah hendaklah didaftarkan di Jabatan Agama Islam Negeri. Kegagalan mendaftarkan pernikahan boleh mengakibatkan segala hak pasangan dan anak seperti tuntutan nafkah isteri dan anak tak dapat dilaksanakan dengan baik. Faktor utama yang menyebabkan ramai pasangan mengambil jalan mudah untuk melaksanakan perkahwinan mereka adalah disebabkan oleh tidak mendapat persetujuan wali. Ada juga kes pasangan yang mendapat hadangan bukan sahaja daripada wali, bahkan mendapat rentangan daripada keluarga, terutama sekali di sebelah pihak perempuan. Kebiasaan alasan perkahwinan tanpa kebenaran ini adalah kerana tidak mendapat restu daripada ibu di sebelah pihak perempuan. Walaupun wali bersetuju dengan calon yang dipilih oleh anak perempuannya, akan tetapi mereka terpaksa melangsungkan perkahwinan di Thailand dengan berwakilkan hakim untuk mengelakkan daripada diketahui dan dihalang oleh ibu pihak perempuan. Sehubungan itu antara sebab keengganan wali mengahwinkan anak perempuan mereka ialah wali itu sendiri telah mempunyai calon sendiri untuk dikahwinkan dengan anak perempuan mereka. Selain itu, wali juga tidak bersetuju dengan pilihan hati anak mereka kerana dianggap tidak sepupu sama ada dari segi keturunan, pangkat, agama, budaya. Pihak lelaki telah mempunyai isteri, pihak perempuan masih di bawah umur dan sebagainya. Hasil kajian di Mahkamah Syariah Kangan Perlis didapati bahawa poligami merupakan antara faktor utama yang menyumbang kepada berlaku kes perkahwinan tanpa kebenaran. Kes ini banyak berlaku apabila pasangan yang ingin berpoligami perlu berhadapan dengan prosedur yang telah diperuntukkan di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Bagi tujuan tersebut, pasangan yang ingin melaksanakan poligami perlu melalui beberapa prosedur yang dianggap rumit, seperti proses permohonan poligami yang mengambil masa yang agak lama, permohonan poligami yang ditolak oleh mahkamah antara, serta pihak lelaki yang ingin menyorokkan perkahwinan kerana tidak mendapat izin daripada pihak isteri pertama ataupun isteri-isteri yang lain. Oleh itu, sebagai jalan penyelesaian, mereka telah melaksanakan perkahwinan tanpa kebenaran di luar negara, yang mana ianya tidak memerlukan sebarang prosedur atau proses undang-undang. Sebagai contoh, kes Samsul Yusof dan Ira Gaza yang sudah menikah di Thailand tanpa pengetahuan isteri pertamanya, iaitu Puteri Sarah. Ini adalah pernyataan daripada Samsul Yusof yang telah bernikah bersama Ira Gaza setelah tertimbulnya kontroversi beliau bersama Ira Gaza. Bila syukur setelah bernikah secara sah dengan Ira yang berwalikan oleh ayahnya sendiri, yang setelah menikah di Thailand, dan ada sebab untuk menikah di sini kerana memudahkan beberapa perkara. Ibu kepada pengarah kontroversi Syamsul Yusof itu telah membuat naik petikan daripada sebuah majalah berkenaan poligami dipercayai merujuk pernikahan anaknya, Syamsul Yusof dan Ira Gaza. Ibunya berkata Islam tidak menyuruh berkahwin lebih daripada seorang, tetapi membenarkannya dengan bersyarat
Poligami yang memecah belahkan itu bukan mengikut sunnah. Isteri Datuk Yusof Hasdan itu turut lantang menzahirkan kemarahan terhadap tindakan Syamsul yang dianggap membelahkankan puteri Sarah dan keluarga dengan melangsungkan pernikahan di Thailand. Poligami tanpa kebenaran boleh berpunca daripada keretakan rumah tangga di antara suami isteri kerana sebab-sebab tertentu seperti tiada persefahaman dan juga kehadiran orang ketiga. Perkahwinan tanpa kebenaran juga berlaku disebabkan oleh faktor perkahwinan dengan warga asing seperti rakyat Thailand, Indonesia dan lain-lain. Perkahwinan tanpa kebenaran berlaku apabila pasangan terbabit menghadapi masalah seperti wali pasangan berada di negara asal dan juga salah seorang daripada pihak pengantin menghadapi masalah kelulusan visa, pasport dan sebagainya. Malah jika dilihat kepada hasil kajian yang didapati selain daripada Thailand, terdapat beberapa buah negara lain yang menjadi tempat pasangan melangsungkan perkahwinan mereka. Contohnya seperti negara Myanmar, Indonesia serta India. Walau bagaimanapun, negara Thailand adalah tempat yang menjadi pilihan ramai pasangan untuk melaksanakan perkahwinan mereka. Perkahwinan tanpa kebenaran di luar negara berlaku disebabkan oleh urusan perniagaan. Mereka sentiasa berulang-alik untuk menguruskan perniagaan di luar negara dan secara tidak langsung sentiasa berhubungan dengan rakyat di sana. Hal ini berlaku disebabkan mereka sering bertemu dengan dan berjumpa. Akhirnya lelaki tersebut mengambil keputusan untuk mengahwini gadis yang lain di sana. Antara hikmah digalakkan perkahwinan dalam Islam adalah untuk mengembangkan keturunan serta merapatkan hubungan silaturahim antara sebuah keluarga. Namun begitu keadaan akan berlaku sebaliknya jika perkahwinan itu adalah perkahwinan yang tidak menepati hukum syarak dan juga undang-undang. Perkahwinan yang dilaksanakan tanpa saluran yang betul akan menjadikan hubungan keluarga yang terjalin sekian lama menjadi retak dan akan mengundang masalah antara pihak keluarga lelaki dan juga keluarga perempuan. Kerana kebiasaannya perkahwinan tanpa kebenaran berlaku ekoran daripada gagal mendapat persetujuan juga keizinan wali serta ahli keluarga yang lain. Sebab perkahwinan, ibu bapa tidak boleh memaksa anaknya berkahwin dengan pasangan-pasangan yang dipilih oleh ibu bapa. Melainkan dalam kes wali mujbir saja yang boleh menikahkan anak daranya yang perempuan, yang bukan janda, anak dara, dengan pasangan laki-laki yang kufu, yang beragama, yang baik, yang berharta dan orang yang baik akhlaknya. Atau rupa parahnya. Dalam kes-kes biasa tak boleh. Mana dalam konteks kemasyarakatan pula, perkahwinan tanpa kebenaran dilihat memberi kesan yang mendalam apabila ianya memberi tanggapan negatif terhadap masyarakat sekeliling bahawa akta dan enakmen undang-undang keluarga Islam yang diperuntukkan di Malaysia sedikit sebanyak telah menyusahkan pasangan untuk berkahwin. Kefahaman yang salah ini telah menyebabkan segelintir masyarakat membuat kesimpulan bahawa undang-undang kekeluargaan Islam yang dikuatkuasakan adalah bersifat mengonggong kebebasan mereka untuk berkahwin. Sedangkan garis panduan yang disediakan dalam agama Islam itu adalah untuk memudahkan umatnya. Perkahwinan tanpa kebenaran bukan sahaja memberi kesan terhadap isteri dan juga status perkahwinan, tetapi juga memberi kesan negatif terhadap anak-anak yang lahir hasil daripada perkahwinan tersebut. Kedudukan taraf anak-anak tersebut mungkin sah dari segi hukum syarak, namun begitu, ianya sukar didaftarkan kelahiran mereka sebelum ibu bapa mereka mendaftarkan perkahwinan terlebih dahulu. Ini bererti sukar untuk kanak-kanak tersebut mendapatkan sijil kelahiran sekiranya ibu bapanya tidak dapat membuktikan bahawa perkahwinan mereka adalah sah di sisi undang-undang. Ini akan menjejaskan institusi keluarga kerana ianya telah mengkucalkasikan nasab anak tersebut. Anak tersebut akan dikategorikan sebagai anak tidak sah taraf dan ia tidak boleh dibinkan kepada lelaki itu. Sebaliknya, hendaklah dibinkan atau dibintikan kepada Abdullah. Seseorang tidak sah taraf juga tidak boleh dibinkan kepada ibunya kerana boleh menimbulkan kesan psikologi kepada anak tersebut. Pada pandangan saya, kunci untuk bahagia ialah dengan melakukan sesuatu perkara mengikut landasan syariat Islam dan undang-undang negara. Firman Allah telah menyatakan, hendaklah perkahwinan ini semata-mata kerana Allah, iaitu membina rumah tangga yang mengamalkan ajaran Islam, melahirkan zuriat yang baik sehingga mampu memikul amanah dan merealisasikan usaha bagi memastikan hidayah Allah SWT berterusan dan tersebar ke seluruh alam ini. Di sini sudah menyatakan, firman Allah sudah menyatakan bahawa sesuatu perkahwinan hendaklah semata-mata kerana Allah untuk terus bahagia dunia dan akhirat.